the shooting process. Yup. It started in August. Lepas tu rap hari tu maybe the watch party kot. The watch party was in November. Uish. Yeah. August till November. 4 months. Lama So kira you punya study masa tu macam mana? Benda-benda kecil tau. Kadang-kadang macam kalau baru ni I perasan ada satu video tu budak tu buka pintu kereta, dia tahan tangan dia tau. Oh ya, yang dekat China tu. Kat China tu. Oh kat China. Yang kat Ampang. Tak kisahlah kat mana pun, tapi I nak cerita pasal didikan parents. Kadang ada konten-konten yang keluar. I mean sepanjang perjalanan tu, diorang kadang-kadang ada macam ni mesti buat ni mesti production dah create ke apa. Betul. Nak tanya dekat you sendiri, benda tu betul ke ataupun macam mana? Benda tu memang betul, reaction semua authentic, tapi it might be a retake, a reshoot. This is serious lah podcast. Serious lah. Hello guys, this is Serious lah podcast. Bersama saya Haidar Hasanuddin dan juga Saya Alia Aslin. dan minggu ni kita ada juara Dewi Remaja yang paling latest sekali 2025. 2025. Yes. Kita ada Nilia guys. Hai semua. Apa khabar Nilia? Khabar baik. Wow, first time jumpa depan sebab Terus selalu tengok TV je. saya tengok TV. Ni pun first time jumpa korang. Of course. First time jumpa orang. Oh, selama ni dalam bilik. Oh. Terkejut ingat first time jumpa orang. Okay. Nilia sihat Sihat Alhamdulillah. So macam mana kehidupan selepas menjadi juara Dewi Remaja? Mostly dia sama je. Okay. Tapi lebih ramai orang kenal Nilia lah. Ada tak macam tak selesa sikit bila nak keluar tu? Before this keluar macam orang buat tak tahu. Tiba-tiba sekarang orang dah macam Nilia. Tak selesa tu kan? tak lah. Tapi macam boleh kena bersiap lah sekarang. I tak boleh keluar macam bare face ke. Kalau keluar bare face mungkin orang tak kenal, lagi senang kot. Tak macam Taura lah kalau keluar bare Oh face. okay betul juga. Ya, Sebab kena. Alia pun sentiasa make up dan ni walaupun nak tidur. Nak tidur pun make up kan? Supaya aura tu keluar kan. Tapi itulah. Nila jangan okay kan? Okay Okay. Okay. Dia macam takut ni. Tak, risau pula. Nila tahu kita main-main je tahu. Okay. faham je. Seram pula. Okay Nila, sebelum kita nak cerita pasal Dewi Remaja semua kan. Kita nak tahu juga sebab audience sekarang semua dah tahu dah siapa Nilia kan. Orang dah tahu Nilia daripada Dewi Remaja, dah tengok your journey dalam program tu semua, tapi orang mungkin tak tahu siapa Nilia sebelum Dewi Remaja ni. Maybe you boleh cerita sikit, start daripada lahir. Wow. Macam mana you merangkak? Macam mana start bila nangis. Okay, detail sedetail itu tak tahulah. Tapi nak start dari mana? Start dari kecil. Start dari kecil. Okay, maybe start daripada kecil. Maybe start daripada family. Nilia ada berapa orang sibling? Nilia ada 3 orang adik-beradik. Okay. Nilia anak kedua. Okay. Seorang kakak dan adik lelaki. Seorang kakak dan adik lelaki. Oh, kakak dalam bidang ni juga? No, none of them are dalam bidang ni. Nilia first dalam family Nilia yang masuk. Entertainment industry. Yes. Your parents? My parents no, my mom's a teacher. My dad dulu cikgu, lepas tu dia masuk dalam construction manager punya bidang tu. Ajar construction pula? Dia manage site. Okay. Yeah. Oh, maksudnya dia memang tukar bidang. Dia tukar bidang. Okay. Maksudnya Tak nak cikgu tu. maknanya anak pendidik. Yes. Yes. Oh, best. So maksudnya daripada kecil memang tak ada rasa macam Nila before this study dekat Still tengah study. Oh, still tengah Yes. study sekarang ni? I tengah final year dekat UKM Economics. Ui. And untuk siapa yang tak tahu, Nilia lahir tahun 2002. Yes, betul. 2002. I'm 23. Sama umur. Sama ke? Sama. Kenapa nampak itu tak. Maksudnya Aura tu tak sampai. Oh, okay. Next year Dewi Remaja. Next hero. Oh, next year you lah. Lagi 2 tahun. Kau ngajar. Dia bagi balik guys. Okay Nilia, daripada kecil menjadi anak kepada pendidik kan, macam mana kehidupan you? Strict lah. Kita orang jenis mak cikgu kan. Mak cikgu satu, dia cikgu disiplin. Allah. So yang memang pegang rotan tu. Ya.
So dia dekat situ, dia sebagai cikgu tu, dia kat rumah pun dia macam tu. Oh, kena rotan selalu betul. lah. Oh sebenarnya ada. Taklah kena rotan, tapi Oh. kena jaga. We're very, kita orang banyak Strict rules lah, lah. Oh maknanya Oh. macam ada tak macam kat rumah kalau macam salah ke apa yang ada macam satu. Tak ada. Oh yang tu penjara. Yang tu penjara. Oh. Kita orang banyak kalau buat salah, kena marah je lah macam parents. Okay. Tapi it's just that kita orang tak selalu keluar dengan friends. Kita orang lepas Oh. sekolah, Oh, habis strict, sekolah strict. baru kita orang boleh keluar dengan kawan. Dapat imagine macam mana kan. Tapi macam mana ada tak macam stres ke apa? Stres lah, tapi bila dah besar, dah Mak, masuk papa, uni, dia stres tau sebenarnya. tapi tak. diperlukan lah sebenarnya. Betul. Masa sekolah tu memanglah stres, tak dapat keluar dengan kawan. Betul. Kita orang keluar pun kalau jumpa dalam macam birthday party, setuju. Oh, Ah. maksudnya still boleh pergi party lah. Birthday party. Birthday party. Oh, Itu party lain, party you lain. Okay. So very banyak rules je Betul. lah. Tak sebab Alia bukan nak pendidik kan? Mak I cikgu juga. Nak cikgu Tapi sumpah. Mak I cikgu. Sumpah kan? Mak I Okay. cikgu tau. Betul ke? Sama. Cikgu apa dia? Tak ada PJ, lah. jangan cakap cikgu PJ. Cikgu maths tu actually. Oh yeah. Patut you bawa sempua Dalam kereta you ada sempua. Tak, I tak pakai sempah. Oh, I dia yang start- kalau dia depan kaunter tu macam Oh, yang number keluar semua tu. Tapi tak sebab I selalu macam kalau kawan-kawan I yang anak-anak cikgu ni, dia memang boleh tahu tau. Faham tak? Ya. Macam, sebab kita ada macam diorang ni mungkin korang juga kot, dia ada macam karakter sikit. Sebab diorang Ya, ada karakter anak- apa? Macam bukan sebab diorang ni mungkin dah dididik dengan strict tau, dengan cara yang mungkin disiplin. Betul tak? I rasa tak. Oh tak. I rasa biasa je kita. Oh ya. Tapi rasa lain ke? I rasa biasa juga. Eh. Tapi adalah macam time kat rumah tu ada macam waktu yang boleh keluar main. Ada selalu je balik sekolah sampai tu pukul maksud 5 I. study. Tu dah maksud I. Pukul 6 baru boleh keluar. 7 betul. balik. Betul. Macam I kawan-kawan I yang anak cikgu ni, kita bukanlah susah, macam dorang dah ada timing dorang. Memang susah nak lepak sebenarnya. Sebagai anak cikgu. Betul. Tapi Betul, at least betul, you boleh pergi birthday party. Kawan I dulu memang tak boleh pergi party. I tak pergi birthday party dulu. Oh, birthday party pun tak boleh. Kesiannya. Minta maaf balik kat mak. Asal lah Sebab dah lepas tu baru pergi party kan. Oh tak. birthday party. Birthday party. Kenapa? Confused dari tadi. Tak, kita nak bagi nilai selesa sikit. Tapi dia macam makin takut. Dia makin takut ke tak kan? Tak, okey je, okey je. Okay, Dilia. Maybe daripada kecil dululah. Yelah, dah jadi anak cikgu apa semua. Oh jap, tapi you sekolah sama dengan No, never. Kita memang I lah at of least. interest. I takut to sekolah sama dengan my mum. Sebab Sebab dia she's cikgu. very garang. And her ex-student ke student yang kawan I juga, tapi belajar dengan dia semua cakap macam, mak you garang. Dan macam, tak apa, I dah dapat my mum version kat rumah. I tak perlu dia sebagai cikgu di sekolah. So kita orang memang, I dengan my adik sama. Tak pernah sekolah sama dengan my mum, tapi my sister ada sekejap. Oh. Dilia, you ada mix ke? Ada. Mix dengan? Okay, so jawapan pendek is my parents dua-dua Melayu. Tapi Okay. I ada mixed ancestry. So belah my mum, my grandma punya grandma is from Sri Lanka. Oh. Your mum punya grandma. My Moyang lah. grandma belah my mum Oh, punya your grandma. Moyang lah. Oh. Your grandma punya grandma. Satu atas Sri moyang. Lanka. Kan? Maksudnya nenek dia moyang. punya nenek kan? Yes. Maksudnya dah macam tok yang, tok nyek apa semua tu lah. Kalau bahasa Melayunya kan? So dia orang Ceylonese dengan Malbari. Oh, okay. Boleh And nampak then lah dekat you. turun-turun. Macam I juga mixed breed. Mixed breed. Sebab I mix dengan poodle. British short hair. I mix dengan poodle. Comel. No comment. tak. No Guys, main. Sorry nampak Nila macam dah lama tak gelak. Stres ke Kak Dewi? Tak ada, okay je. Okay, so sebab tu dah nampak lah dia punya kemelayuan tu ada kemelayuan campuran sikit. Betul. Kan? Betul. Boleh cakap Sri Lanka? Nope. Melayu dengan English sahaja. Oh, okay. Bahasa F? Boleh tak bahasa F? Bahasa F tu apa? Oh, Safayafa Mufukifin Tafa
Tafawuf. Apa tu? Itu generasi you je doh. Millennial. Serius kantai umur. Okay. Tak tahu Tak. Okay, tak apa. Lupakan saja. Sebab Sri Lanka pun tak amalkan bahasa. Okay, ni dah sorry Okay, tak apa. Saya tengok dia memang takut je tadi. Okay. Okay je. Okay, so daripada daripada zaman sekolah kan dah membesar semua tu, and then you memang pilih untuk fokus dekat study dalam course Ekonomi. Ekonomi kan. Ada tak minat daripada kecil tu, ada tak memang minat untuk jadi dalam bidang entertainment ataupun penghibur Betul. Lagi-lagi you macam anak seorang pendidik. Yes. Macam jarang jugalah nak dengar orang macam you minat nak masuk Betul, entertainment. kan? Dia masa awalnya my mum pun macam minat benda macam ni, tapi your mum pun? because she Okay. macam always wanted to try macam modelling or acting. She's in commercial sikit, tapi Okay. dia tak pernah pursue betul-betul. Maknanya ni before dia jadi cikgu While dia jadi cikgu. Dalam disiplin di cikgu-cikgu dia garang-garang tu, dia masih juga. Yes. Okay. Tapi dia tak pernah pursue betul-betul. So macam the interest tu ada. Maybe I dapat interest tu daripada dia. Okay. Tapi awalnya masa sekolah rendah, I didn't start with anything creative. Sebab I start dengan sports. Okay. I was a rhythmic gymnast dulu. Tapi and gymnastic rhythmic tu it's something like dancing sebab dengan music you kan. still perform kan. So dari situ dia start macam the interest nak menari, benda kreatif. Okay. So you boleh buat flip kaki tu lah. Dululah. Sekarang tak boleh dah. Tak boleh. Dia kena practice Yeah. Macam umur I ni boleh start balik ke? Start tak dah boleh tak ada. Takut you dah buat tak bangun je doh tu je. Takut dia lock dekat situ. Takut dia kekal lah. Takut dia Susah juga kalau dah terus kekal macam tu. Nak gimana mana susah. Sebab pedal minyak kat sini, kaki sebelah kiri kat sana, kat passenger. Nak buat Grab pun tak boleh. Susah kan? Sorry banyak main lah dia ni. Tak, kita nak bagi stay. Macam takut lah kan. Okay. So daripada kecil sebenarnya daripada mam lah. Yes. Daripada mak. Okay. So kiranya masa you sekolah high school apa semua, you tak ada try masuk macam iklan ke macam your mom buat? Try ada tapi tak pernah dapat. Kiranya macam Sebab audition iklan macam tu iklan dia lain dengan berlakon in TV. Yeah. I belajar kat Dewi Remaja. Sebab dalam bila you berlakon dia kena more natural. Betul. Tapi iklan dia orang suka besar-besar kan. Kena main besar. Besar macam mana? Like reaction tu dia kena over. Terkejut tu macam Betul yang macam you menari tu yang suka. start dah. Tolong jangan bagi klip tu kat sini Kena Jadi buat insert. iklan, nanti you tengok, nanti kita lalu. Okay, boleh. So Betul lah kan. Dia kena Betul-betul, big faham. reactions, big feelings. Tapi macam I tak boleh nak overkan. Sebab I rasa macam tak natural lah. tak natural. And they're like, no, you have to not be natural untuk iklan. Betul. Oh, tahu. Maksudnya kalau macam sedap, kalau you buat macam natural dekat Macam, commercial, sedap, orang betul. macam sedap ke tak tahu. Dia tapi macam kalau dalam acting tak menjual. Tapi drama kalau you over, orang cakap over pula dia ni. Okay, best. Best lah. Macam I pun baru tahu. I kena pun masuk baru Dewi ni I rasa. tahu. Kena masuk Dewi lah 2 tahun lagi lah tapi. Boleh lagi. Tahun depan bagi Azmi masuk dulu. Azmi? Tak boleh. Tak boleh boleh. 25. Betul lah. Azmi. Dah tua. Siut kau ni. Okay. Ni, sekejap, Dewi umur berapa? Limit dia 25. 25. I sempat lagi 2 tahun Sempat lagi. You sempat lagi Alia. You sekarang 22. 21. 21. Sempat lagi lah. Kalau you tak tipu umur. Okay. Inilah. Lepas dah habis study. Lepas habis sekolah dan you masuk study dekat UKM. Apa yang membuatkan you tiba-tiba nak pursue balik impian lama tu? Tapi before that nak tanya, kenapa you pilih ekonomi instead of macam kenapa you tak masuk teater ke? Okay. Filem ke? Interest tu ada. Sebab I actually kalau you tanya apa I nak buat creative writing. Sebab I memang suka menulis. I like to write. Bila macam birthday orang ke apa, I memang tulis surat macam-macam. I suka menulis. Suka menulis cerita apa-apa je boleh. Ada diary? Bukanlah diary tapi macam Dia macam journal. cerita pendek-pendek. So that is benda yang Nila suka. Tapi to come and think of it, bila dah membesar tu macam benda tu
you kena get the bag lah bila dah Okay, besar betul. kan. So Okay. I was good at accounting time form Okay. 4 form 5, so I masuk accounting punya diploma dulu. Okay. And then in accounting diploma tu I belajar economy. And then I realise macam I don't really want to do numbers for the rest of my life. For degree pula 3 tahun. So that's why I ambil economy yang I belajar daripada accounting. So that's why I ambil economy. Oh. Faham. So, masa tengah study tu, apa pula yang boleh buatkan you nak pergi ke Dewi tu? Yes. Okay. Walaupun minat tu ada, tapi keberanian tu tak ada sangat. Okay. Because Nila jenis macam introvert sikit. So macam bila I nak buat, kalau opportunity tu ada baru I buat. I tak mengejar sangat. Okay. Tapi bila I masuk degree sebab UKM ni masa orientation dia orang ada macam domain-domain dia tahu. Ada sukan, innovation, apa entah. Tapi I masuk kebudayaan sebab that was the only thing that made sense at the time. Okay. So bila I masuk tu, I start aktif dalam kebudayaan university. Okay. And then situ I belajar more about tu. So minat yang lama pun datang balik, keberanian tu dah ada. So dengan diorang I belajar macam to put myself out there lagi. And then from there terus nampak audition Dewi tu buka, so I macam Okay, why not lah kan? Try. Sebab kalau the next time I terfikir macam maybe next time I habis study baru ni. Tapi the Lambat next lah. time ni it will be 25. I will be 25. So kalau tak dapat time I 25, I tak boleh try dah. So at Betul, least this betul. year kalau tak dapat, next year boleh try lagi, contoh lah kan. Tapi nak dijadikan cerita, tahun ni menang guys. Itulah. Alhamdulillah menang. lah. Juara pula tu kan. Dalam Itulah. daripada kecil tu ada minat tapi tak ke arah tu, tukar bidang pun semua sampai study and then dapat. Itulah rezeki tak pernah salah alamat kan. Yeah, period. Yang dahsyat lah. Yang selalu salah alamat kan abang-abang Grab. Bukan kan. Okay. Bila dah join Dewi, I nak tahu you punya perasaan masa mula-mula diberitahu yang you terpilih. Okay, they called me a few weeks, 2 weeks kot sebelum kita orang dipanggil macam nak photoshoot ke apa. Okay. Dia orang call and bagi tahu. And masa call tu dia orang cakap you dapat. And I macam okay. Itu je reaction I. And then they were like Macam tu je. macam hello, ada ke? Ada. Then orang usually macam menjerit, dia cakap yes thank you. I macam I sebenarnya tak tahu macam mana react. So I cakap okay. Kan masa tu? Tak, I kat rumah. Dia orang call I tengah kat meja makan. I don't know what was I doing. Probably tengok Netflix kot. Yeah. Tengah fokus Netflix kot. Tak fokus. Tak pun. Tak Maybe juga. they just call. And then you Sebab I tak tahu macam mana nak react. So tahniah Nila, you dapat jadi finalist. I macam okay. Mama yang call tu mesti macam budak Ya, dia orang tak macam nak ni. macam Nila, you dapat jadi finalist top 12. Dan macam yeah, thank you. Tu je. So I tak tahu macam mana nak. Alah Alia berguling lah. Yeah, cause like I don't know if kalau I terjerit kan malu pula I kat situ. Then after I jumpa the 12 Davies, they were screaming and then they were jerit lompat-lompat. Dan macam underwhelming gila I punya reaction. No wonder dia asyik tanya macam Nila. Lepas tu commercial awal tu tak dapat kan sebab tak main besar kan. Ya. Okay, tapi time tu dikirakan bukan rezeki. Rezeki ada Tak remaja sebab tiba. sebenarnya bukan untuk ke arah tu. Yeah. Yang ni sebenarnya, yang tu mungkin kecil je. Betul Kecil. tak? I mean masa yang dulu-dulu yang nak pergi commercial Itu tak bukan dapat kecil, tu. maybe tak ada reactionnya. Ataupun maybe masa tu Tuhan cakap masa itu you tak ready lagi. Kalau you dapat pun. Betul. Yang you betul-betul ready Itu adalah betul. sekarang. Itu I percaya juga. So lepas dah bagi tahu dah tahu tu, and then apa dia punya the next step tu apa lepas tu? The next steps tu macam more to being mentally. How about your parents masa tu? My parents. My mom happy, my nenek happy sebab yang push I masuk is my mom and my nenek. Nenek guling tak lepas? Dia yang number one bagi tahu orang. Dah agak dah. Tapi I kena cakap kat dia, orang tak boleh tahu lagi selagi press conference tu tak ni. Betul. Sebab dia macam PNC lagi kan. Then she was, every day dia akan call I tanya, boleh bagi tahu dah ke? Boleh bagi tahu dah ke? She's very excited. nenek yang selalu on TikTok macam tu. Okay. Nenek selalu buat live? Tak. Okay, tapi dia scroll lah. Yeah, dia scroll. I buat live, dia join. Yeah, dia tak screen. Okay. Yes. Ajaklah dia live sekali tak? Buat dance tu. I selalu buat TikTok dengan dia, tapi dia tak suka lah. Dia macam shy. Okay. Tapi Dia low key. Dia low key. Okay. So nenek dengan your mum yang
yang betul-betul support lah masa mula-mula you nak masuk tu. Betul. Because my grandma memang minat Dewi Remaja, hero remaja. Okay. Everything dia tengok ialah nenek kan duduk kat rumah tengok TV je lah. Betul. So she yang selalu cakap, why don't you try? Sebab dia suka all the actress yang keluar daripada Dewi Remaja. Siapa yang dia paling minat? Perempuan. Siapa Maybe Zara Aisyah kot. Okay. Okay. Dari zaman tu dia layan dah. Kan? I pun minat dia. Kalau lelaki? Kalau lelaki, I think yang Jazmi Juma kot. Sebab dia suka drama yang paling recent dia buat dengan Tracy tu. Jazmi Juma. Jazmi pun hero kan? Dia batch siapa Dia batch Nade. Oh, macam I dulu batch Imam Manan. Maybe tak kenal kan zaman I hero dululah. I Imam Manan, siapa lagi ramai dah arwah lah. Uncle. Tak. Okay. Lepas kita sebab kita orang-orang ni dan I rasa audience dan penonton dan juga pendengar ni pun diorang mungkin tak tahu macam mana proses Dewi Remaja. Tapi kita fokus kat Dewi lah kan. Apa yang diorang kena buat? Benda tu fake ke? Faham tak? Benda ni sekadar konten ke? Benda kita ada peminat Dewi Remaja. Kita nak jemput. Kejap bagi dia bersembang je. Okay. Sebab dorang pun mungkin kadang-kadang ada konten-konten yang keluar. I mean sepanjang perjalanan tu dorang kadang-kadang ada macam ni mesti buat ni mesti production dah create ke apa. Betul. Nak tanya dekat you sendiri, benda tu betul ke ataupun macam mana? Benda tu memang betul, reaction semua authentic, tapi it might be a retake, a reshoot. Sebab macam maybe the first time kita react macam tu audio tak on ke. So the second take tu dia cakap reenact that one. So kalau macam ada yang nangis apa semua, kalau audio tak on, most of the time yang menangis tu semua real. So far I think all the nangis one is real. Sebab tak ada yang kena reshoot. Okay. Tapi susah kalau dah nangis audio tak on, sakit hati kan? Ya, sangat. Ada jadi lah? Tak adalah. Yang nangis so far semua okay. Yang mostly yang jerit-jerit sebab yalah mic pasti menjerit, pasti dia gesek ke apa. Most of the time yang tu je. Ni dah berapa lama dalam Dewi? The shooting process? Yup. It started in August. Lepas tu rap hari tu maybe the watch party kot. The watch party was in November. Uish. August till November. 4 months. Lama So kira you punya study masa tu macam mana? During August and September I okay je sebab time tu sem break. I was only involved right timing. Yes. I was only involved dengan off semester punya activity sebab I penari dekat UKM. And I join pertandingan. Kita pergi Sarawak in September tu. I balik the day before press conference. I balik the morning of press conference tu. Dan I terus pergi press conference. PC pukul apa? PC call time pukul 11 tapi I sampai pukul 1 and then PC tu start dekat pukul 4 I think dekat TGV. Itu dia perjalanan seorang komitmen komitmen tu kan. Orang nampak yang happy, yang cantik, yang meriah kan, tapi di sebalik tu macam-macam dengan tak cukup tidurnya apa semua kan. Sangat tak cukup. Apa pengalaman paling yang you tak boleh lupa sepanjang program Dewi Remaja? I actually really enjoyed the BTS of the entire shoot. It's not really the shooting process but more of the behind the scenes where kita orang lepak together. And then kita orang this batch of Dewi, my batch ni kita orang tak duduk together. Sebab usually before this dia ada rumah or duduk kat hotel. My batch dia tak buat. So I tak tahu. I was assuming dia akan ada. So kita macam bila kita nak duduk together ni, maybe bila dah jadi finalist ke apa. Tapi memang tak, kita memang tak duduk together. Tapi we made our own initiative. Kita macam sewa. Taklah sewa, tapi bila shoot kita orang dekat contohnya kat Hotel Chowkit tu. And bilik tu dia memang dah ada. So kita orang tanya, boleh ke kita orang guna bilik tu? So 6 of us cram dalam satu bilik. Sleepover. Makan ramen malam-malam. Cute lah, kira diorang macam buat satu friendship baru. Bonding lah.
Kita Kan? macam ada usaha nak rapat with each other even though kita orang tak diberikan macam satu tempat untuk berkumpul. So kan bila korang dah jadi macam kawan kan, so every time each episode kan ada macam ada tersingkir kan. So bila ada tersingkir macam mana korang punya feeling tu? Awal-awal tu tak rasa sangat sebab tak rapat. Tak rapat. So bila tersingkir tu kita orang macam sedihnya. Tapi okay, macam tu. Macam mana reaction you sama masa you dapat call yang you tahu dapat? Oh dia tersingkir, okay. Okay. Bateri habis, nasib ada charger. Gila kau. Aku suka Itu I lah. Itu I. Kecuali bila I buat the task macam tak slay baru I takut. Usually masa elimination I just kat situ sahaja. Okay. Yeah. Tapi it started nak rasa kehilangan tu Kawan bila I think start episode 3 kot. The dark hosting one. Okay. Sebab I start rapat dengan one of the girls and then dia pula tersingkir. Alah. So we were like, dah lah tu sepatutnya makanan dia hosting. Okay. Tapi bukan rezeki dia. Dia sebab dia takut. Dark hosting tu kan macam scary. Okay. Dia hosting letup je. Tapi kalau macam you tahu kan you berkompet dengan diorang ni, tapi macam bila dia keluar you sedih kan, you tak ada rasa macam kenapa nak kena sedih? Aku kena compete dengan kau. Orang usually cakap macam tu. Production be like, tak apalah lagi senang you lah. Yelah. Tapi I macam, I don't know, pertandingan memang pertandingan. Tapi at the same time macam sedih lah. Betul. Sebab lepas pertandingan tu kita tak pun akan berada dalam tempat tu again. Yelah. Okay, kita nak cerita pasal bonding kan among semua peserta kan. Bukan mungkin macam you sendiri you rasa macam yes, kita dah start rapat, walaupun ini adalah competition, kita rasa best lah tapi bila seorang tersingkir kita akan ada rasa kan. Tapi ada tak juga you rasa yang macam antara peserta tu mungkin juga ada yang rasa macam wah, aku memang dia nak dia tersingkir. Aku nak dia tersingkir. Sebab ini competition tau. Ada. Of course ada kan. Tapi dia macam, dia pandai sebenarnya bila I tengok dah habis Dewi ni, I tengok dia macam she's actually so smart for doing that. Sebab dia macam goosebump. siapa tu tu. korang Spicy. buat pilihan lah sendiri kan. Tapi dia just macam she's really smart. She can survive in pertandingan macam ni. Okay. Dia ada kelebihan kat situ dalam competition usually. Sebab tu pentingnya untuk pilih siapa yang patut ada dalam close friend korang. Betul. Yes, especially dalam entertainment industry kan. Yes. Masuk close friend tu dalam IG tu. Close friend IG tu. Okay, faham. Kan? Dapat message. Sebab sometimes yang dalam tu juga yang akan makan kita kan. Kita tak tahu sebab You tak ada close friend kan? Tak ada. Tak ada, samalah. Kalau boleh jangan ada lagi lah. Betul. Sebab industri kita kecil kan. And then dalam industri walaupun bukan dalam pertandingan, dalam industri sendiri juga adalah competition juga. Betul. Kan. Betul. Especially bila dah keluar. Dalam entertainment ni kan kira macam business kan. Ya, business. Showbiz. You guys tengah buat business kan. So boleh je orang lain nak. Dia lagi susah bila dah keluar Dewi sebenarnya. Sebab bila dalam Dewi you not bergaduh, macam competing. You're competing with 12 girls sahaja. And then by week dia kurang. Dewi tu berkurang. Makin sikit kan. Makin sikit competition dia. Tapi bila dah habis Dewi, you're competing with alumni Dewi. So untuk dapat kerja tu. Betul. So it's harder after. Susah sebenarnya kan. They kept saying that masa kita orang tengah Dewi. Tapi time tu kita macam okay noted. Tapi dia tak rasa lagi. Bila habis dah start casting kat luar, I rasa macam okay I get it now. Betul. Kena berlawan kan. You ada rasa terbeban tak dengan gelaran juara Dewi Remaja tu? Nak bawa title tu bukan senang. Sebab macam you cakap tadi, bukan dalam competition, after you dah keluar tu. Sebab you ada title tu. Betul. It's I wouldn't say terbeban, but it's an extra responsibility lah. Sebab I kena jaga apa I cakap, jaga apa I pakai. Before this I tak kisah, buat je lah kan. Orang tak kenal kita, kita tak kenal orang. Now people know me more than I know them. Sometimes orang tegur I, dia cakap, hi Nilia. I'm macam, hi. I tak tahu dia pun siapa. So tapi reaction you memang satu je kan? Hi. That's me guys, please. I malu bila you jumpa I first time. Tapi I okay je, sumpah. I okay. I okay. Hi Nilia, hi.
So, macam saya pun macam I pernah ada orang macam hi, I punya hi, rupanya dia beritahu lupa tutup ni pintu kereta kan. Tapi ilusi dia kenal you. Kira you perasan tak? Macam I perasan lah. Tak bang, pintu kereta dah tutup. Okay, ni lah. Okay, dah lepas apa ni, dah keluar Dewi sekarang kan. Your plan ataupun rancangan you mungkin in 5 years kan, untuk 5 tahun akan datang ni. Sebab macam saya cakap tadi, you dah buat satu title yang sangat besar. Yes. And then title ni bukan title lah, your platform tu sendiri dah melahirkan ramai anak seni yang sangat berjaya hari ni kan. Among ramai pemain industri dalam Malaysia ni, kita dapat tengok ramai yang berada di barisan hadapan sekarang, kebanyakannya adalah lahir daripada program ini kan. Ada untuk you sendiri sebagai juara Dewi Remaja yang paling latest ni kan, apa perancangan you dalam 5 tahun ni? Or maybe you ada target untuk achieve apa-apa ke? I ada target in both fields yang I ada dalam right now, which is dalam pendidikan dengan industri hiburan. Okay. Tapi I tak terlalu fokus kepada satu, because I pun nak intern next year. So You still tak ada akan skip ke? habiskan your Yeah. study. So, Dah menang tak ada skip ke? Bagus je. wow, tak boleh lah Tak boleh, skip. tak boleh kalau tak Tak boleh. sayang lah sebab you dah last time kan. Yes, I Oh, betul juga. Yes. Ah. So rugi. And benda ni memang I committed to it first. Ah. So I kena habiskan, I memang kena habiskan apa yang I start. Okay. Dia macam a sort of my OCD. Kalau I start I kena habiskan, I tak boleh stop. You stop. OCD. Tak lah, a form. Oh, okay. Tak lah OCD. Contoh. Contoh, ya. Oh. Okay, Jad. So, Devi kan dah habis kan? So, sekarang you tengah fokus study ke? Nak habiskan dulu, you dah ada ambil job-job Ada pelakon ambil apa dah job semua? tepi. Taklah yang mega drama ke apa. Okay. So tapi I still go to castings, and I let the management know macam I tengah intern, I tengah belajar. So masa tu tak ada yang semua free. Okay. Like I tak boleh macam shooting 1 minggu setiap hari. Yes. So bila I dapat a casting, they will ask me macam this date Okay to this tak? date okay tak? Macam recently I pergi casting, dia orang tanya I okay ke this date. And I kata okay except for this satu date sebab I ada paper. And then dia macam okay, kita orang boleh block that date. Macam tu, that's how okay. we're willing to Okay, macam okay. compromise. So management best lah maknanya. So far all Memahami. okay. Alhamdulillah. Sebab at first pun masa kita orang baru jumpa sebelum sign pun, dia orang tanya I macam you belajar lagi, so macam kenapa kita orang kena sign dengan you? Okay. And then I macam I kena I memang belajar lagi, tapi at the same time I nak buat benda ni. Bukan nak I macam belajar je. I tak layan benda ni. I nak layan juga. Sebab minat tu dah ada kan kita. Diorang tak tahu yang you akan bawa banyak duit untuk diorang tu. You boleh cakap lah lagi pun I pemenang. Time tu belum. Oh, masa tu belum? Oh, belum. Time Okay. tu dia tanya I belum apa lagi. Sekarang boleh belagak sikit kan? Sebab dah menang. Tak adalah. Apa-apa je Okay, I pemenang. Tapi dia, I tengah imagine masa you nak intern tu macam mana tu? Orang dah kenal semua. Kan? Macam student lah. You masuk tak, kelas je lah. nanti. Ada lebih lah orang tegur-tegur. Kau dia duduk-duduk je. Ramai lah nak duduk sebelah you. Tak. I duduk around the same people je. Okay, you memang ada your Ada gang lah, ada gang lah. Ada tak macam dah sebelum ni tak pernah tegur, tiba-tiba dah start tegur? Mesti Angkatkan kerusi ada. ke? Angkatkan kerusi tak lah. Bukakan pintu, Bukakan pintu. beli air. Itu ada makanan free, ada Kopi lah. Kopi ada. Kan tiba-tiba dah ada kopi, ada surat sikit bawah ada bedak. Tak ada. Tak ada. Oh, ya. Itu dulu. Zaman dulu. Tak ada. I tak dapat yang tu. Dia tak layan. tak, tapi ada perubahan lah kan, of Ada. course lah. Dari segi macam Jadi lecturer tiba-tiba macam I buat tanya macam lecturer macam Lecturer mana? I Dari tak garang pernah jadi cerita baik. to my faculty punya ni. I tak tahu kalau diorang tahu, tapi kalau Takkan diorang lah tahu diorang pun tak tahu. Diorang tak tahu tapi kot. my supervisor dengan lecturer I semua tua, so mungkin diorang tak layan pun. Nenek you pun layan Dewi. Nenek you main TikTok. Tapi my nenek unemployed. Ni employed. Tak lecturer lah. Tu dia juga rasa kan. Busy aja. And I rather Ke would diorang not. buat tak tahu sebab diorang takut macam padahal kat belakang oh ini student aku ni. Boy tu kat family ni student saya ni. Kan? Itu TNC ni, UKM. Dia datang time finals. I ajak dia. Oh, you yang invite dia. So Sebab takkanlah lecturer you takkanlah tahu Masa dah lah, kecoh lah satu confirm. fakulti tu. Melayu diorang. Ayu. Confirm. Dah cepat kan. Kat office tu kan. Kau tahu student kita tu Ni dia. tu menang. Sambil-sambil jual kerepek kan. Dah beli belum?
Tapi I just nak cerita sebab benda tu, sebab kan final year kena tulis thesis kan. Oh, okay. Kalau I takut I risau kalau I update apa-apa lambat-lambat sikit, dia bilang you Dewi you know. Takut dia salah. Dia guna point tu dia guna pula. the fact that I tengah juggle tu at the same betul. time. Faham. So kenalah low key. Betul. Kat situ je lah. Tapi belajar tetap belajar lah kan. Buat. Wah. So kalau dah habis study ni, macam ni pula? Okay, so after intern, of course nak kena tengok rezeki dekat mana, lebih kepada dunia hiburan or dunia corporate. Okay. Tapi at the same time, I contract kan, so 2 tahun. I might Contract try maksudnya, dengan RFE tu. Management, okay. So macam contract tu 2 tahun. Okay. So I nak push 2 tahun tu, tengok macam Okay. mana. So kalau rezeki tu ada, then maybe I continue. Continue the line. Kalau tak, maybe I tukar balik kepada corporate. Tapi at the same time, I don't mind because dua-dua is respectable. So Okay. macam, Ui, that's positif lah. kita tak boleh fixate on one. Nanti that's- Bagus lah you. I macam Try. dia macam bagi inspirasi ke orang-orang yang dah berusia juga. Kenapa? Berusia je. Taklah maksudnya maksudnya kat I lah. Kan bila dengar benda-benda macam ni kan, sebab setengah orang yang macam diorang join Dewi just untuk fame semata-mata. Nak fame saja. Yes. Jadi kalau diorang frust sangat. Yes. Diorang tak ada Itu plan yang lain. macam ada yang masuk Dewi tanpa ada backup plan. Yeah, that is actually quite bad. Macam risky. Sebab they fully depend on one road. Sebab okay. kita tak tahu road tu akan berjaya ke tak. Betul, kadang ada roadblock yeah, dan bagus sebagainya lah. kan. Kadang seatbelt Smart semua girl. tak pakai. Okay. Hasil anak cikgu. Betul tu, anak cikgu. Itulah hasil didikan parents sebenarnya. Yeah. Menjadikan Yes. Nilia sebenarnya. Itulah dia. Itulah bestnya tu kan. Kadang-kadang macam benda-benda kecil tau. Kadang-kadang macam kalau baru ni I perasan ada satu video tu budak tu buka pintu kereta, dia tahan tangan dia tau. Oh ya, yang dekat China tu. Kat China tu. Oh kat China. Yang kat Ampang. Tak kisahlah kat mana pun, tapi I nak cerita pasal didikan parents tu. Sebenarnya itu adalah hasil-hasil didikan parents lah. Yang benda-benda macam tu. Kan macam Nila tadi datang bongkok. Ya kan? Ya. Tak ada ni lah sebab apa. Sebab apa tadi I cakap pasal ada yang I tak nak, bukan cakap semua, tapi ada juga yang masuk Dewi ataupun any platform program macam ni, diorang nakkan fame. Betul. Maybe diorang punya plan untuk buat bisnes dan sebagainya. Yes. Jadi bila tak dapat diorang frust kan. Tetapi apa yang I boleh cakap dekat you sangat membezakan bila I tengok your last speech Yes, last yang went viral tu. final, Is masa it? masa Yes, final the tu Q&A. sebenarnya. Dan benda tu adalah benda yang I rasa sangat dahsyatnya. Sebab I tak expect langsung yang macam you, sebab benda tu kan spontan kan. I Laju lah. You punya brain macam working so fast dan yang tu yang buatkan I rasa you memang layak untuk menang. Dan Yes, I rasa you tak fikir pun you join Dewi ni untuk dapatkan fame. Sebab you sendiri pun dah you pun tengah study. Macam you cakap tadi, you bukan tak kisah pun kalau tak dapat ni kan. Macam sebab, tak continue sini sebab you ada. I masih lagi macam tak percaya tau Alia. Bila I tengok benda tu kan, macam mana boleh Stay calm macam tu. yes. Okay, so that is macam public speaking juga kan. Okay. So we had an episode 5 called Manifesto. Kita orang Okay. kena berhujah depan students MSU. So we had to pilih a topic and we had to give a talk to them. Okay. And macam make them choose lah kenapa nak kena pilih you sebagai pemimpin. Macam tu. That was the episode. Macam tengah berkempen lah. Macam tengah berkempen. Kejap adjust seat jap. Lengoh. Adjust seat. Hint. tak. Okay, lepas tu. Okay, lepas tu during the episode Sorry. untuk episode tu kita orang boleh pilih lah apa-apa tajuk je. Okay. And I pilih pasal school violence. And we had to talk for 3 minutes. Lama juga. You Yeah. ada time untuk prepare ke? That one we had time to prepare. okay. Berapa And lama? benda tu we had Untuk prepare tu berapa lama in diorang bagi? between episode saya rasa dah 4 hari ke 5 hari. Okay lah. Which is okay. okay. Bukan And then spontan punya lah. Bukan. Okay. Bukan. Ada Depan minit student lagi. spontan. Panjang tu kan? So they had us prepare something, prepare Okay. slides. And then time tu I was very worried, and that time the guest judge was Dr. Sharifah Syawati. So macam respected. Okay. And she's good at talking to people, and even though she has this thing tau, dia cakap sangat pelan actually.
She talks very soft. Oh, okay. So dia someone yang macam very calm. Very Oh, calm. okay. And she doesn't talk loudly. So when she talks soft, sometimes bila orang tu bercakap pelan-pelan, you tak nak dengar. Macam betul. pelannya dia cakap, tak payahlah dengar, macam you Yeah. lose interest. Tapi Tapi she dia has a tak- way of talking and you nak dengar. Dia ada aura tu kan. And then benda tu her having that worried me a bit sebab I rasa macam what if I lupa apa I nak cakap on stage tu. Okay. Sebab I hafal skrip I. Oh jap, benda tu tak ada kertas ke untuk Tak ada. Kita orang berdiri atas stage tu berhujah 3 minit. Okay. Wow. So Which is normal lah untuk pemimpin. 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 Buat sekali. Tak apa. Tak. Oh, so maknanya ada 4 hari untuk prepare speech tu, and then you hafal everything, Yes. every word, every single. Kira everyone tak boleh pegang kertas lah. Yes, tak boleh. Oh. Okay, teruskan. Lepas Power. Tapi that was wrong of me sebab sebenarnya you tak boleh nak hafal. You kena understand skrip you. dia Tu macam salah. belakang juga. My pihak. So before I berhujah for my turn tu, I tanya doktor like what do I do kalau I terlupa? Then she said you kena stay calm. The key is staying calm. Kalau you cemas kat atas tu, orang pun cemas. Sebab I pula muka subtitle. Kalau I cemas, semua orang tahu I cemas. Muka subtitle. And then kebetulannya Seram kan? Kebetulannya I naik stage tu, I started with a pantun. I deliver the first line and I lupa the rest of the script. So memang 3 minit tu I goreng. Oh. So tak slay lah sebenarnya episode 5 tu. Okay. Tapi ada gagap-gagap. Gagap tak. Sebab I dalam diri sebenarnya saya seorang yapper. So okay. Yapper. Tapi tak slay lah content dia. Macam Yeah. di mana-mana dalam otak yang keluar I cakap. So it's Tapi dia tak tersusun. konteks dia you tahulah. Konteks ni I tahu. So cause kita pun baca benda tu banyak-banyak. So at the same time I ingat-ingat lupa. Tapi I tak tahu flow dia macam mana. So dia macam acting juga sebenarnya kan. Tak boleh menghafal tapi kita faham. Dia kena Betul. hayati. Jadi kalau terlupa tu dia tak adalah loss. Sebab kita faham. So bila kita boleh guna ayat sendiri kan. Okay. Tapi nasib baik doktor time tu dia faham apa I'm trying to ni. So she liked my presentation. Tapi the students yang tengok, dia orang tak vibe. Dia orang macam apa benda Minah ni tengah cakap kat depan ni. Apa yang dia terpusing-pusing tu? Betul. Lepas tu I terlupa yang pasal Pusing, slides kat capek belakang pula tu. Orang the production macam you tell lah bila nak teruskan the slides ke mana-mana. I'm macam okay I'll give you cue. Nah, I terlupa terus kat belakang tu apa. So memang page 1 je. Memang first. And then dia orang macam ke depan ke belakang balik. I tengok video tu I macam ya Allah tak slay. Tak boleh. Dah lah before that 3 episode I maintain nombor 1. So ni dia yang, flop. Yang ni episod berapa? Episod 5. Episod 5. Okay. Episod 2, 3, 4 I nombor 1. Okay. So episod 5 tu I nombor 5 you nombor berapa? 5 ke 4 I tak ingat 5 I think 5 tak slay lah daripada 1 3 Yelah. 5 macam drop lah. So and then I know once I jadi finalist tu I akan ada Q&A. Okay. So I practice dari I tahu since episode 7 tu. And doktor tu cakap you kena calm kan. Memang I calm lah kat situ atas stage. So apa yang keluar dari otak you time tu you cakap je. So AI teknologi, apa yang teknologi tak ada is kepala otak lah. Feelings. Power lah. And time tu memang I tengok Nabila Huda je. Sebab I tahu kalau mata I meliar, I akan terlupa. Tak takut ke macam you rasa macam you tengah usap panas dia? Lantak lah. Janji Janji tak ni. jawab. Betul. Tu yang best. I suka bila you ada attitude lantak lah tu. So apa kebanyakan orang dalam industri dia sukar untuk menyerah kerana dia masih lagi terfikir-fikirkan apa yang orang fikir pasal dia kan. So dia kena sometimes kena lantak lah tapi in a positive way lah. Kan. Dahsyat lah, lantak lah episod kali ni. Serius lah, salah. Lantak lah. Lantak lah. Lantak lah. Kan. Tapi best lah, best. I suka lantak lah tu. Dan lantak tu lah yang Buat you menang. Buat you menang. Dan hadirnya keyakinan, keselambaran, kelancaran. Dahsyat kan. Best. Okay, lepas dah dapat bila dah tengok Kak Abil kan, and then you dapat rasa smooth semua, apa perasaan you lepas tu? Macam yeah. You dah rasa tak you menang? Lepas you dah Time bagi tu belum sebab Q&A tu I was the first.
I first yang jawab okay. Q&A tu. So I you nak tahu tengok orang lain First juga. macam lagi You tak ada sikit view. lah Ya. kan? Dan sebab masa kita orang berdiri 6 orang before dia orang bagi tahu penyingkiran 2 orang from top 6 tu, and then baru I tahu, I thought all 6 of us akan ada Q&A. Oh ya ke? Ya, sebab Oh. top 6 final kan top 6. Aha, And so then bukan orang- semua. Bukan. Dia after 6 buat persembahan, 2 orang tersingkir and 4 orang sahaja yang jawab Q&A. Okay. So I didn't know that. I ingat kita orang Semua. episod akhir tu memang 6 buat persembahan, 6 buat Q&A tu. Okay. So yang lain ada kena buat apa ya? Yang Performance. the performance. Tak, maksudnya macam you kena you punya part yang tu, yang ni dapat yang lain macam tu. 6 Tapi orang perform, Aha. and then 2 tersingkir, tinggal 4 tu yang final untuk Aha. Q&A. oh. And then from 4 ni, 1 menang kan? Betul. Okay. Biasa. Cuak You try? Tak. I tak buat. Ya benda-benda macam ni. Tapi Kalau pada- you AI, lantak lah. Kalau aku yang dapat tu kan. Lantak kau lah. Tempat Okay. pertama dari belakang. Dah nampak dah tu pesaing-pesaing dalam industri. Okay ni lah, sekiranya I nak tanya you lah kan, contoh in 2 years ni kan, macam you cakap tadi, kontrak you dengan management pun dalam masa 2 tahun ni you akan all out lah untuk tengok apa yang pergi kan. Okay, let's say dia menyebelahi ke arah industri hiburan ni, ke mana you nak pergi sebenarnya? Ke arah lakonan ke, nyanyian ke, hosting ke, ataupun you nak buat semua? I paling utama I nak try lakonan. Okay, Ha-ha. itu yang main lah. Yes. First lah, okay. Actually before Dewi, I thought kalau nak khususkan in one, I thought it would be hosting. Sebab I memang didn't know I boleh berlakon. Sebab yelah try commercial pun tak dapat kan. So kita Okay. macam terus generalisekan I tak boleh berlakon. Oh, you terus set macam tu? Terus macam tak boleh lah ni. Sebenarnya Ya. lain kan? Ya, because Dewi Remaja I tahu akan ada hosting punya ni, akan ada acting. So I cakap kat my friends semua tu, like untuk acting di challenge I akan takut. Oh. Tapi second episode dah terus acting. Okay. tapi okay lah masa buat tu. Time tu okay sebab I ada conjunctivitis that time. Kita 5 orang Dewi dapat conjunctivitis at the same time sebab makeup artist kot. Kita orang share brushes kan. So okay. mata tutup sebelah, ada Dewi yang mata dua-dua merah. Tak boleh. And that scene is a crying punya acting scene. Oh, susah ya. Susah lah. Tapi macam mata you buat. memang dah automatic merah. Tapi pedih kan? Tapi sengit lah. Bukan scene okay tak, maksudnya masa tu macam mana nak cakap Teruk. macam mana you buat? Sebab skrip tu pun kita orang hafal on the day. So Dapat macam awal jugalah kira. on that Awal. day shoot. Okay. Yeah. So macam Panjang tak? dalam 2 page je. Panjang. 2 page tapi 2 you page kena panjang. menangis tu yang susah bagi Okay. I. Dan cara you buat? I just cause bila you dapat script on that day off, you tak ada macam tak ada sempat you nak menjadi karakter tu. Faham tak? Sebab usually when somebody acts, they have to be the character. It Yeah. takes time. Yeah. So daripada I nak try jadi karakter tu and tak jadi, I jadikan karakter tu diri I. So I nangis the way I would act kalau benda tu jadi dekat I. Okay. Hmm. Itu cara yang mudah sebenarnya untuk dapatkan lah. And then you berjaya buat lah kan? Dapat nombor 1. Alhamdulillah. Walaupun sengit-sengit. So okay lah. But tapi sebenarnya yang sepanjang kita sembang ni kan, yang I nampak you banyak guna technical punya ni tau. I rasa you lebih ke arah macam you power sebab dia guna otak dia. You faham tak? You banyak guna Logic, smart logic. lah. Logic. Okay, contoh macam tadi kan, macam you cakap, yelah dalam masa sehari macam you nak jadi karakter tu kan, sebab kita tak boleh berlakon dalam lakonan kan. Betul. Tak ada istilah berlakon dalam lakonan kan. Tapi you dapat ni on the spot. I mean susah untuk you dapat dalam masa singkat. So cara yang mudah adalah jadi diri sendiri je lah. Jadikan karakter tu adalah you lah kan. Betul. Tu power. I rasa that's what helped me pun dalam Dewi Remaja ni. Sebab I pula tak ada experience dalam hiburan punya ni. Like some of the Dewis, dia memang like contohnya Sohaila, she's in Aswara. She's Okay. doing theatre punya ni. Ah. So she has acting experience. Ah. Dan ada yang dah berlakon. Ada yang Oh, ada dah berlakon, Camelia, Okay. she memang dah berlakon. Oh, boleh kan?
Ada. Boleh. So Okay. kiranya pentingnya jadi diri sendirilah. Yes. Macam you show you punya true character ke orang kan. Untuk situasi dia hari tu lah. Hmm. Kan? I mean Situation untuk betul. situation dia Betul. berlakon tu lah. Yes, yes. Tapi untuk task Nilia tu. juga I nampak dia macam very pandai sebab dia tak fokus on industri je, dia belajar Yes. juga, dia anggap benda tu penting juga. Betul. Best. I nak tanya you Nilia. Mungkin ada kata-kata akhir, bukan kata-kata akhir, macam advice untuk orang kat luar sana, tak kisahlah lelaki ke perempuan, or maybe kita fokus kat perempuan lah sebab Dewi remaja kan, yang ada minat untuk join Dewi Tapi takut, tapi takut. malu, tak ada Ataupun, confident. ada yang masuk ni hanya nak jadikan tu sebagai platform untuk dia buat produk sendiri lepas tu. Yes. For yang nak masuk untuk fame tu, tak ada masalah sebenarnya sebab benda tu memang tidak dinafikan, it is a platform. Ya, Dewi Remaja is a platform, it can take you places. betul. So kalau you nak masuk dengan niat yang tu, tak ada masalah. Tak Tapi ada- bagi mereka yang macam me, malu-malu at first, Aha. kalau ada passion tu, you kena nurture. Sebab kalau you tak pushkan diri you sendiri, orang lain takkan buat untuk you. Kalau you ada keinginan nak try, just try. Kalau you tak try sekarang, you might not be able to try after that. Kalau tak try memang 0%. Try at least dah ada 50% kan. Sebab I pun kalau I tak try, I memang corporate je lah. Sekarang dah ada option. Dahsyat kan? Daripada satu je, sekarang dah ada option dah. Betul. And last question. Let's say lagi 5 tahun ke 10 tahun kan, you nak dikenali sebagai wanita yang bijak dalam kerjaya hiburan ataupun seorang role model yang dunia hiburan tapi you nak tegakkan pendidikan. Oh. Dahsyat soalan ni. First time Alia. Okay. Maybe the second one. You jadi role model untuk Role macam untuk artis-artis yang baru yang tetap penting kan. Aku boleh jawab. Ya, betul. Sebab pendidikan. Sebab kena ada, like I said dalam my first interview di remaja, kena ada safety net. Sebab kalau you So fokus on one thing, you terjatuh, tak ada Habis. net tu, sakit lah. so kira SPM penting. Yes, penting. Sambung belajar Nak penting masuk tak? di remaja pun kena minimum SPM tau. Sambung belajar penting. Sambung Maksud belajar you penting, yes. Kena ada something. So kalau satu benda tak berjaya, you ada something else to do. Yeah. Tak adalah you macam habis benda tu, you memang tak ada Lepas tu hal tuju dah. hari-hari meratap kat social media kan. Don't depend on anybody. But sometimes you only have yourself to depend on. Dan rezeki tak masalah alamat lah kan. Yes, period. Wow, dahsyat lah ni dah. Kan I rasa kali ni rasa sangat berilmiah. I rasa pandai hari ni. You tengok ayat-ayat last kali. Nampak pandai. Dah siap awal lah ayat tu. Nila, thank you so much Nila sebab Thank sudi you, luangkan Nilia. masa dekat kita Thank you for di having me. series lah ni. And I I rasa suka lah reaction dia. I pun suka. I suka. Kita orang rasa macam You macam thank you, dia macam thank you for having me. dia macam lantak lah punya subtitle lah muka dia. Macam lantak lah. Thank you. Kita calm. Aku tak perlukan kau. Contoh tak. Bukan You maksudnya. tak masukkan macam bukan, tu. bukan. Tak ada. Maksud I reaction muka tu macam aku tak kisah kau siapa pun. Aku tengah buat kerja aku je. Kita mysterious and nonchalant. Wah. Oh, dahsyat agak. Dia tak ada dalam frame. Okay Nila, thank you so much. Kita orang di series lah ucapkan semoga Nila terus berjaya dalam industri dalam apa je di antara dua tu. Tapi I sendiri personally I harap you akan teruskan dalam Hiburan. in this industry lah. Sebab kita dah nampak I rasa kita punya industri perlukan lagi ramai orang macam you. Orang yang bijak kan? Orang yang bijak. Thank you. Supaya tak ada, kita tak dilabel, orang-orang industri ataupun anak-anak sendiri tak dilabel sebagai orang yang bodoh. Betul. Orang yang tak berilmu, orang yang kau hanya pandai berlakon je. Alah kau pandai nyanyi padahal tak ada knowledge ataupun tak ada ilmu. Tapi I sendiri personally I harapkan you boleh buktikan dan boleh tarik ramai lagi orang kat luar sana untuk jadi seperti you ataupun lebih berjaya kan, untuk memartabatkan lagi industri seni kita di Malaysia ni. InsyaAllah. Slay. Slay, yes. Thank you so much Nila. Thank you Nilia. Thank you. Kita jumpa lagi next week guys di Serius lah. Saya Haidar Hasanuddin. Saya Ali Haslin. Dan saya Nilia. Bye. Serius lah.